5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4. Peruntukan yang telah pun diumumkan untuk MINDEF menampakkan peningkatan yang agak besar, 17.37 bilion untuk tahun 2023, merupakan tambahan 7.8% berbanding dengan peruntukan tahun lalu. Saya berterima kasih sangat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kepada Kementerian dan Badan Menteri Kewangan kerana libat urus yang telah kita adakan beberapa kali dengan MOF diambil kira. Jumlah yang agak besar ni, tambahan 1.23 bilion ringgit. Saya perlu perincikan, dan seperti biasa peruntukan MINDEF diberikan keutamaan dan kita akan lihat perinciannya bersandarkan kepada aset-aset penyelenggaraan perumahan dan juga untuk veteran. Jadi saya bersyukur jumlah peruntukan kepada MINDEF bertambah. Kita akan lihat perinciannya dan saya harap bahawa tambahan itu kita dapat salurkan kepada 4 perkara yang saya sebutkan merupakan prioriti kita. Hari ini kalau dulu ada satu saja Persatuan Veteran ATM, tapi sehingga ke hari ini dah ada 130 lebih Persatuan ATM sendiri. Ini secara langsung menunjukkan ketidaksefahaman dan ketidakselarian veteran-veteran dalam bersatu ini. Mungkin Tuan Mio boleh beri sedikit penjelasan dan pandangan berhubung perkara ini. Ya, kewujudan 130 lebih persatuan-persatuan veteran ini berlaku pada selepas 2012. Ini wujudnya satu akta. Okay. Dia panggilkan Akta Veteran 2012. Okay. Akta ini seperti juga akta-akta lain yang kita boleh lihat dalam negara ni, di mana kerajaan hingga mengawal pergerakan ni. Contohnya macam sukan. Sukan kita ada Akta Perbangunan Sukan, di mana persatuan sukan tidak boleh daftar dengan ROS. Sukan kena daftar dengan Kementerian Sukan. Kita ada Akta Belia, ya, kerana mungkin kerajaan nak kawal belia ni supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dia adakan Akta Belia, persatuan belia, dia tak boleh pergi ke ROS. Dan banyak lagi persatuan-persatuan yang begini yang dikawal. Dan Angkatan Tentera pada mungkin saya bukan orang politik, ya. Setakat ini bukan orang politik lah. Tapi saya melihat mungkin pemerintah ketika itu merasakan Angkatan Tentera, veteran-veteran Angkatan Tentera ni dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu. Kerana dalam parti-parti tertentu, dan mereka melihat benda ini mungkin akan mengugat kedudukan kestabilan kerajaan dan sebagainya. Jadi dulu memang kita ada satu persatuan, iaitu Bekas Prajurit. Bekas Prajurit, ya. Dia menyambut 100 tahun ni dulu, 100 tahun di Putrajaya yang baru-baru ni. Itu persatuan yang unggul yang pertama diwujudkan di negara ni. Tetapi selepas 2012 wujudnya Akta Veteran ni, Akta 740, di mana core. Pasal kita dalam tentera ni kita ada 3 perkhidmatan. Kita ada tentera darat, kita ada tentera laut, kita ada tentera udara. Dan dalam tentera darat ni kita ada Kor Askar Melayu, Askar Armor, kita ada Ranger, dan dia orang punya esprit de corps ni, dia tertumpukan kepada core ni. Jadi
untuk mengelakkan benda ni berpecah terlalu banyak. Jadi sekarang ni dengan akta tu dia cuba semua orang nak mendaftar Persatuan Veteran, dia kena berdaftar dengan Kementerian Pertahanan. Di mana Kementerian Pertahanan dalam akta tu pula menubuhkan satu Jabatan Hal Ehwal Veteran, dia panggil JEF, Jabatan Hal Ehwal Veteran, menjadi pendaftar. Okay. Jadi semua persatuan perlu didaftarkan di situ. Dan ada juga persatuan-persatuan yang JEF menolak, mungkin kerana kegiatan mereka yang bermotif haluan kiri dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semua 130. Tapi masalahnya apabila pecah 130 ni masing-masing mempunyai kepala masing-masing dan pendirian masing-masing dan susah untuk kita nak menyatukan. Saya faham Jeff mempunyai sesiapa sajalah yang jadi pengarah Jeff tu mempunyai masalah untuk melaksanakan dasar-dasar dan sebagainya kerana terlampau banyak persatuan dan tiap-tiap persatuan mempunyai pendirian yang berbeza-beza. Baik. Okey, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan jalan cerita di sebalik bagaimana kehidupan dan juga sekarang ini kita ingin fokus kepada tuntutan yang difahamkan ada 4 tuntutan secara keseluruhannya, tetapi kita cuba pergi dan selami satu persatu. Yang pertama berkenaan dengan penyelarasan pencen bagi veteran yang bersara sebelum 2004 dan 2013. Ya. Serta faedah lain. Ini mungkin ada kekurangan ataupun kekeliruan bagi mereka-mereka yang cuba memahami situasi sekarang ini. Apakah yang dimaksudkan dengan penyelarasan pencen bagi pesara-pesara sebelum tahun 2004 dan 2013 itu, dan mungkin Tuan Mio boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan perkara ini. Ya, saya nak mulakan daripada 2012. 2012 apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu di Parlimen telah mengumumkan bahawa pesara-pesara awam, maknanya termasuk tentera lah, pesara-pesara awam tidak lagi kalau kita ikut peraturan dan undang-undang, penyelarasan pencen ni akan berlaku apabila kenaikan gaji bagi yang dalam perkhidmatan. Setiap kali pay review, pension pun mesti diselaraskan mengikut supaya nanti orang yang bersara nanti dia punya status dia, kalau dia tu seorang pengarah yang lebih awam tu, mungkin yang pengarah yang lama tu tak jauh beza dia. Ya. Dan juga mengikut kadar ekonomi semasa lah, ni kadar hidup ya, ekonomi yang supaya dia boleh hidup lah dalam keadaan mengikut itu. Taraf ekonomi taraf ekonomi semasa. Okey. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa dia kata, kalau tak salah saya ingat lagi di Parlimen, dia mengatakan pesara awam tidak perlu lagi tunggu-tunggu kenaikan gaji. Tiap-tiap tahun kerajaan akan naikkan pencen dengan kadar 2%. Ya. Tetapi apa yang berlaku ialah keadaan itu masa masing-masing, terutamanya yang peringkat bawah ni bagi RM10 pun mereka bersyukur. Tapi kita lihat kalau pencen seorang tu RM1,000, RM1,000, kalau 2%, maknanya kenaikan dia hanya RM20 setahun. Okey. Ya, kalau katalah dia nak masa itu ikan kembung pun dah RM18 sekilo, kan? Kalau dia naik RM20 setahun, maknanya 20 kali 12 baru RM240. Dia nak hidup dalam setahun tu. Dia punya kelebihan dia tu. Tiap-tiap bulan dia dapat kata RM1,020. Jadi benda ni bila kita fikir balik, benda ni macam tak logik lah. Kan? Itu yang masalah kenaikan yang 2% ni tadi. Dan apa yang kami pula dalam Angkatan Tentera, kami mempunyai, macam saya kata tadi, kita mempunyai syarat-syarat perkhidmatan yang berbeza daripada awam. Saya tahu 2% ni telah dipinda dalam Akta Penyelarasan Pencen 1980. Okay. Dia dipinda untuk orang awam. Tapi Angkatan Tentera tak dipinda. Ya, tapi saya pun tak tahu
arahan mana yang diikut, tapi tiba-tiba kami pun menerima benda yang sama dengan awam. Jadi bila macam ini kami tak puas hatilah. Jadi penyarasan pencen yang kerajaan gagal lakukan yang pertama ialah daripada tahun 2004. Itu yang kali pertama. 2007 ada penyarasan sedikit, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Kemudian yang ketaranya adalah pada 2013 di mana kerajaan menaikkan gaji mereka yang dalam perkhidmatan, ada yang sampai ke 60% kenaikan gaji. Dan kami tidak ada apa penyarasan bila mereka bersara, orang-orang yang naikkan pada tahun 2013 tu bersara, jarak berbezanya antara yang lama, pangkat yang sama, yang mungkin 2 kali ganda, ada yang lebih daripada 2 kali ganda. Jadi tu betul yang saya katakan tadi, kalau Lieutenant Colonel ke bawah, mereka adalah dalam golongan B40. Dan B40 itu adalah miskin tegar di Kuala Lumpur ni. Baik, okey. Itu antara tuntutan yang pertama.